Assalamualaikum dan salam sejahtera maju makmur bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak berhasrat membangun dan memperkasakan keupayaan dan daya persaingan kontraktor Bumi Putra di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg memberitahu program pembangunan kontraktor berdaya saing PKBS menyasarkan membangunkan kontraktor Bumi Putra yang berdaya saing di Sarawak. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapannya yang dibaca oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas semasa Majlis Malam Gala Dewan Perniagaan dan Industri Orang Ulu OUCCI di Kuching pada Jumaat. This program was implemented simply to increase participation of Bumi Putra contractors in state projects with the objective to develop genuine and competitive Bumi Putra contractors, to increase at least 30% of Bumi Putra contractors' participation in government contracts, and promote healthy competition among selected Bumi Putra contractors. For your information today, the value of work for more than 100,000 awarded to Bumi Putra, 100,000 above awarded to Bumi Putra contractors are 43%, with a total work value of Malaysia 1.37 billion. Datuk Patinggi Abang Zahari menambah Kerajaan Sarawak juga akan terus melaksanakan pelbagai program pembangunan kontraktor dan usahawan selain PKBS. Antaranya seperti program peningkatan usahawan Bumi Putra Putera, program skim pembiayaan kontraktor kecil Bumi Putra SPKB, program pembangunan vendor perabot Bumi Putra, program pusat inkubator dan bimbingan usahawan PIBU serta program pembangunan dan latihan. Dalam pada itu, Premier Sarawak turut menyeru ahli-ahli OUCCI untuk bekerjasama dan menjadi pemangkin untuk mencari jalan baru dalam teknologi hijau untuk masa hadapan. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Kerja Raya JKR akan melaksanakan projek pembinaan jalan utama dari persimpangan jalan FAC menuju ke tebingan Sungai Telaga Air. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Utility Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata pembinaan jalan sepanjang 4.6 km tersebut secara langsung dapat memacu sosioekonomi masyarakat setempat menerusi kehadiran pengunjung yang lebih ramai. Katanya pembinaan itu merupakan antara rancangan kerajaan untuk memastikan laluan ke lokasi tersebut lebih mudah pada masa akan datang, bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas, terutamanya pada musim perayaan atau sambutan acara yang diadakan di kawasan tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian Pesta Regata Telaga Air di Kuching pada Jumaat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Partai Damai itu menambah pelbagai usaha pembangunan juga sudah dirancang untuk membangunkan Telaga Air sebagai kawasan pelancongan. Ujarnya dengan keunikan yang ada di kawasan ini termasuk sajian makanan laut, pemandangan sungai dan gunung serta lain-lain, kawasan ini berpotensi untuk diangkat sebagai satu kawasan pelancongan kelak. Dalam perkembangan lain, beliau berkata Pesta Regata Telaga Air 2023 merupakan satu langkah signifikan untuk mengangkat lokasi tersebut sebagai kawasan pelancongan. Keperkembangan di Sri Aman, aktiviti sukan seperti Karnival, SCS, GPSR dan DO memainkan peranan penting dalam menyatu padukan para penjawat awam di negeri ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklan Bangik berkata, sukan juga merupakan ejen perpaduan kerana ia dapat memperkukuhkan hubungan setia kawan serta silaturahim dalam kalangan peserta. Menurutnya, pada masa sama aktiviti sukan dapat membentuk disiplin dan integriti dalam kalangan peserta khasnya penjawat awam. Apa matlamatnya? Dia banyak matlamatnya. Tetapi di antara matlamat yang penting, yang pertama, we are scouting for talent. Siapa yang boleh bermain dalam permainan seperti bola sepak, sepak takraw, apa lagi? Badminton. If you are good and if you are serious to be the best sportswoman or sportsman to represent the state of Sarawak in Sukan SUK Malaysia to be held in Terengganu next year, please show
Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian Karnival SCS, JPS, R dan DO edisi keempat di Stadium Tertutup Simanggang Sri Aman pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Bakalan memberitahu semangat kesukanan yang lahir daripada karnival tersebut akan menjadi asas penting dalam usaha melahirkan masyarakat bersukan dalam kalangan warga perkhidmatan awam. Untuk rekod karnival itu dianjurkan selama 5 hari bermula 29 November hingga 3 Disember 2023 dan disertai seramai 1,250 peserta. Dalam perkembangan berkaitan, Residen Bahagian Sri Aman Abang Muhammad Porkan Abang Budiman memberitahu Seminar Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak SCS Strategi Pembangunan Pasar COVID-19 2030 PCDS 2030 merupakan satu platform yang tepat untuk menyalurkan matlamat Kerajaan Sarawak kepada penjawat awam di negeri ini. Katanya penjawat awam di Sarawak harus mengetahui dan memahami perancangan yang terkandung dalam PCDS 2030. Menurut beliau, PCDS 2030 merupakan satu strategi yang telah dirangka untuk membangunkan ekonomi Sarawak bagi memantapkan lagi pertumbuhan sosioekonomi penduduk menjelang 2030. Berucap dalam seminar SCS PCDS 2030 di Sri Aman pada Khamis, beliau turut menyeru agar penjawat awam agar terus mengamalkan nilai kerjasama untuk memberi perkhidmatan terbaik khususnya kepada rakyat Sarawak. Selanjutnya, Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak dan Amanah Warisan Brooke atau lebih dikenali sebagai The Brooke Heritage Trust telah menandatangani satu surat perjanjian LOA untuk menjalankan kerjasama dalam bidang penyelidikan dan latihan amali. Perjanjian tersebut ditandatangani antara Pro Naib Chancellor dan Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak, Insinyur Profesor Lau Hieng Ho dan Pengerusi The Brooke Trust and Museums, Jason Desmond Anthony Brooke di universiti tersebut pada Jumaat. Melalui perjanjian tersebut, kedua-dua pihak bersetuju untuk bekerjasama dalam kajian yang memfokuskan pemeliharaan warisan dan sejarah Sarawak melalui teknologi. Menurut satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak, Amanah Warisan Brooke telah bersetuju untuk menyediakan beasiswa berjumlah RM162,000 kepada satu jurusan Doktor Falsafah dan 2 sarjana. Antara bidang kajian yang akan dijalankan termasuk sejarah, budaya, ekonomi, warisan, kajian alam sekitar, ekologi dan antropologi, di mana kajian boleh dilakukan di peringkat global namun ianya harus memberi manfaat kepada Sarawak. Manakala di Simunjan, teknologi Al-Jazari NR10K yang merupakan hasil kajian bersama rakan strategik daripada Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan Pusat Air UNIMAS menjadi kaedah baru untuk penduduk luar bandar memperolehi sumber air bersih dan terawat. Pengarah urusan RAF Teknologi Sdn Bhd Insinyur Dr. Ahmad Fuad Shahruddin berkata, teknologi itu sangat istimewa kerana tidak menggunakan sebarang bahan kimia dan juga sambungan elektrik yang rendah membuatkannya sangat sesuai digunakan di kawasan pedalaman. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran sistem rawatan air berteknologi di Simunjan pada Khamis. Terdahulu, Adun Simunjan Oladris telah menyaksikan sesi pertukaran dokumen memorandum persefahaman antara UNIMAS dengan RAF Teknologi Sdn Bhd. Dalam hal itu, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UNIMAS, Profesor Insinyur Dr. Siti Nolinda Taib turut berkata, UNIMAS amat mendukung penuh kerjasama di antara universiti dan industri terhadap penyelidikan yang bernilai tinggi. Katanya kerjasama seperti ini mencipta peluang luar biasa untuk pemindahan pengetahuan dan inovasi serta mewujudkan peluang modal insan yang sangat diperlukan khususnya di Sarawak. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh ditepati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan surutan Majlis Malam Gala Dewan Perniagaan dan Industri Orang Ulu pada malam Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.